أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم بارك لنا فيما بقي من الشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. InsyaAllah, pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat ilahi atas limpah rahmat dan inayahnya dapat kita bersua melalui aplikasi Zoom untuk sama-sama kita mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa ibadah, insyaAllah. Jadi bagi lebih memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Amin ya rabbal alamin. Okey, sekejap ya puan-puan. Ada yang tulis dalam grup, sekejap . Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan nama yang saya tengok ni, kebanyakannya puan-puan lah ataupun ibu-ibu. Okey, jadi saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua ke kelas bahasa Arab ibadah atau singkatannya kita panggil ABID. InsyaAllah dalam kelas ini kita akan mempelajari bahasa Arab dan kita menyentuh tentang bacaan-bacaan bahasa Arab dalam ibadah seharian kita, insya-Allah. Okey, sebelum itu, kaifa halukum? Ibu-ibu dan ayah-ayah semua, sihat ke? Alhamdulillah, bikhair ya Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Puan Zainab bersiaran dari mana, Puan Zainab? Ana di Batu Pahat, Johor. Batu Pahat, masya-Allah. Okey, Puan Isti'adah, kaifa haluki? Puan-puan semua boleh ada kalau nak cakap. Alhamdulillah, tapi saya tak pandai cakap bahasa Arab, Ustaz. Tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa. Puan sihat ke? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Puan bersiaran dari mana, Puan? Saya dari Bandar Tenggara, Kulai, Johor. Oh, Johor, Kulai. Kulai ni yang dekat dengan Singapura ke? Yalah Ustaz. Di ujung, tapi daripada Kulai ke Singapura tu dia kena ke Johor Bahru dulu. Oh. Lepas tu baru lepas Johor Bahru baru Singapura. Link ke Singapura. Faham. Puan Isti'adah kenal ke Puan Zainab? Sebab dari Johor sama kan? Tak kenal rasanya. Oh, tak kenal, insya-Allah. InsyaAllah kat di sini kita kenalan, kenal. insya-Allah. InsyaAllah. Okey, yang lain-lain saya panggil tak panggil semualah. Saya sebut random je lah. Puan Nurliah. Puan Nurliah dari mana, Puan Nurliah? Daripada Bangi, Ustaz. Oh, Bangi. Dekat je. Oh, dekat je. Kaifa haluki, Puan Nurliah? Apa khabar? Alhamdulillah. Masih belajar, tak pandai jawab lagi. Alhamdulillah. Tak apa, tak apa. Kita sambil-sambil lah. Nanti kita akan boleh cakap bahasa Arab, insya-Allah. Okey, Ustaz, daripada mana, Ustaz? Ya? Daripada mana? Okey, kalau sekarang saya bersiaran dari Gombak. Oh, Gombak. Tapi kalau saya asalnya dari utara, Semenanjung. Oh, Kedah.
Kedah, betul Puan. Kedah. Okey, Mungkin sama. sebab tu saya kongsi ni mungkinlah tercakap ataupun terkeluar lorat Kedah tu, Okey, faham. harap semua faham lah insyaAllah. Faham insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi saya Bisa, ucapkan, aslan ayah Kedah juga Aiton. oh Alhamdulillah, Masya Allah. Puan Baling Zainab, juga. pernah Ya. belajar ke bahasa Arab sebelum ni? Ya, pernah. Oh, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kepada yang pernah belajar bahasa Arab dan juga baru nak belajar hari ini, insyaAllah kita sama-sama belajar sama-sama, kita berbincang sama-sama insyaAllah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua. Ada bersama kita juga Puan Zakiah, lepas tu Puan Mona Lisa, Puan Zainun. InsyaAllah lepas ni kita akan berkenalan antara satu sama lain insyaAllah. Okey, sekejap ya. Sekejap ya, ada yang sahabat kita tak dapat masuk. Sekejap. Sekejap. Mungkin ada yang tak biasa dengan online, jadi ada masalah sikit. Sekejap ya. Puan Rubiha boleh dengar saya tak? Sebab saya tengok tak naik lambang mikrofon. Sekejap Saya dah dengar. Oh, Puan Rosna dah dengar Ya. Okey, Alhamdulillah. Okay, jadi sementara itu, okey, saya share screen dulu.
Okey, tak apa. Nanti kalau ada yang masuk lagi, insya-Allah kita akan teruskan sekejap ya. Okey, jadi kita akan teruskan insya-Allah. Hari ini adalah kelas sesi pertama, iaitu kelas tentang pengenalan terlebih dahulu apa itu bahasa Arab dan apa itu bahasa Arab dalam ibadah, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebenarnya kalau kita bercakap tentang bahasa Arab ini perbahasannya sangat luas. Kalau kita nak amati satu-satu memang memerlukan masa yang panjang. Jadi insya-Allah untuk kelas bahasa Arab ibadah iaitu Abid, kita hanya akan memfokuskan kepada bacaan-bacaan dalam ibadat seharian, insya-Allah. Okay, jadi untuk pengenalan, saya akan terangkan terlebih dahulu tentang perjalanan kelas Abid ini. Seperti mana yang saya dah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sekejap. Okey. Untuk kelas Abid kita, yang pertamanya kita ni akan meneliti perkataan demi perkataan bacaan dalam solat. Sebenarnya solat ni antara salah satu ibadat lah. Tapi kalau untuk lebih umum sebenarnya kita akan tengok bahasa Arab dalam ibadat itu sendiri. Kita tak memfokuskan semuanya dalam solat. Tetapi kita akan menyentuh juga solat. Kita akan sentuh juga tentang zikir-zikir, surah-surah pilihan, insya-Allah. Dan kita juga akan ada perkongsian hukum hakam berkaitan dengan solat. Kita akan tengoklah dalam solat ada rukun, ada hukum dan sebagainya. Kemudian kita akan mengetahui nas dan dalil bacaan solat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, sebenarnya kita ada dua package. Okey, yang ni saya terangkan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pengajian. Dan tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, hari ini kelas kita adalah percuma sahaja. Untuk buat pilihan nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan buat pilihan sendiri. Sama ada nak teruskan kelas Abid ini dengan package gold ke, dengan package silver, ataupun sebaliknya, itu saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk package gold, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, iurannya ialah RM100 sebulan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa macam RM100 ni macam mahal lah, muallim. Okey, sebenarnya dalam sebulan kita akan ada 4 kali sesi. 4 kali sesi bersamaan dengan satu sesi RM25. Jadi apa bezanya dengan package gold? Gold dengan silver apa bezanya? Okay, kalau package gold, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti diskusi Abid ni secara live. Macam sekarang lah, puan-puan boleh ikuti di aplikasi Zoom. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga akan diberikan link rakaman diskusi Abid. Kemudian nota, sebab dalam pengajian ataupun diskusi Abid kita akan berpandukan kepada buku belajar bahasa Arab ibadah yang ini. Tapi buku ini dia agak menyeluruh sebenarnya. Dia agak
tinggilah perbahasannya, terlalu jauh. Jadi saya akan sentuhkan dengan perempuan dan tuan-tuan semua basic sahaja. Jadi saya akan buat nota berbentuk PDF, saya akan bagi dekat tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Bagaimana dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bekerja, yang tidak dapat mengikuti diskusi ABID kita secara live, boleh langgan package silver iaitu RM80 sebulan. Maksudnya apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat? Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat rakaman diskusi ABID dan juga nota berbentuk PDF insya-Allah. Bezanya dekat live session. Mungkin sebab ada yang tuan-tuan dan puan-puan masih bekerja, tak dapat nak ikuti secara live session. Jadi pihak syarikat Auditisi memberi satu alternatif lah untuk kurangkan yuran, iaitu sebanyak RM80 sebulan bersamaan dengan RM20 sahaja untuk setiap sesi. Okey, begitu. Untuk pilihan ini saya serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk buat pilihan masing-masing selepas tamat sesi inilah. Okey, itu serba sikit tentang perjalanan kelas ABID. Okey, untuk kelas ABID kita insya-Allah jika kita semua panjang umur dan kesihatan yang diberi kesihatan yang baik, kita akan bersiaran lebih kurang 24 sesi bersamaan dengan 6 bulan. Insya-Allah. Dalam tu kita akan bincanglah tentang bahasa Arab dan juga tentang bacaan bahasa Arab dalam ibadat. Okey, puan istiadah untuk satu sesi adalah sejam, 1 jam dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Tapi sebenarnya dia tidak akan berhenti pada 11 pagi. Dia mungkin akan ada masa kecederaan sikit kan. So lebih kurang dalam 11 lebih lah. 11 suku macam tu. So kalau ikutkan sesi kita akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Dari pukul 10 pagi sehingga 11 pagi pada setiap hari Selasa insya-Allah. Cuma untuk bulan Ramadan, perjalanan kelas ABID ini mungkin agak berbeza. Disebabkan saya dimaklumkan oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam bulan Ramadan ada yang mengikuti tadarus pada waktu pagi. Jadi mungkin kita boleh bincang untuk siapa yang nak teruskan kelas ABID ini untuk kita adakan pada waktu zuhur. Selepas waktu zuhur insya-Allah. Okey, jadi itu serba sedikit mengenai perjalanan kelas ABID insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang bahasa Arab ibadah. Sebenarnya kalau kita cakap tentang ibadah ni sangat sinonim lah dengan bahasa Arab. Sebab apa? Setiap perbuatan, setiap ibadah yang kita lakukan sebenarnya banyak kita akan menggunakan bahasa Arab. Okay. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, dalam video mungkin puan-puan ada lihat video yang saya kongsikan dalam Facebook. Ada beberapa tips yang saya kongsikan untuk kita lebih menghayati ibadat kita. Okay, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya apa dia?
Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Allah beritahu apa? Sesungguhnya Allah ciptakan jin. Jin wal insa. Insa ini manusia. Illa liya'budun. Untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi ibadat ni penting tak perempuan? Penting tak tuan-tuan? Penting. Dan ibadah dalam kehidupan seharian kita, dia ada dua. Sama ada ibadah itu adalah ibadah khusus ataupun ibadah umum. Apa perbezaannya? Ada tak yang tahu? Yang boleh kongsikan? Okey, kalau ibadah khusus ni ibadah yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Maksudnya ibadah itu tidak boleh diubah. Contohnya seperti solat. Contohnya seperti berpuasa, menunaikan zakat, menunaikan haji. Itu semua ibadah yang khusus. Maksudnya kita ikut daripada Nabi dahulu. Tapi ibadah umum ini adalah perbuatan kita setiap hari, yang mana perbuatan itu adalah baik dan kita niatkan lillahi ta'ala. Kita niatkan perbuatan kita itu kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh yang saya boleh berikan untuk ibadah umum ini, contohnya kita menuntut ilmu. Jika kita niatkan menuntut ilmu ini kerana Allah, maka dia dikira sebagai salah satu ibadah. Kalau kita sedekah, sedekah juga adalah ibadah, tetapi ibadah yang umum. Dia bukan ibadah khusus. Ibadah khusus ni macam mana? Macam solat 5 waktu, berpuasa 30 hari dalam sebulan. Kita tak boleh ubah. Kita tak boleh nak kata saya nak puasa 10 hari sahaja dalam bulan Ramadan. Tak boleh. Kerana itu adalah ibadah yang khusus. Jadi Allah ciptakan jin dan juga manusia. Bukannya manusia sahaja yang kena beribadat, jin pun kena ibadat juga. Jin pun sebenarnya dia lebih kurang macam kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jin pun sama, hamba kepada Allah. Tetapi apa yang membezakan kita dengan jin, manusia dengan jin? Jin boleh nampak manusia dan manusia tidak boleh nampak jin. Itu je beza dia. Tapi melainkan orang-orang yang dibukakan hijab lah. Kalau orang yang dibukakan hijab, dia boleh nampak jin. Dan jin pun sama macam manusia. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Tidak baiklah. Mudah kata tidak baik. Sama macam manusia. Kejap je Puan Rubiah. Rubiah tak boleh dengar lagi lah. Okey, jadi
Untuk ibadah yang khusus ini ada tertera dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi dalam sebuah hadis daripada Abdurrahman Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, berkata bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu terbina di atas 5 perkara. Islam itu terbina di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perkara yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah, macam mana ucapannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi itu adalah rukun Islam yang pertama. Dan yang kedua, Nabi kita kata wa iqamis salah, dan dirikan solat. Rukun Islam yang kedua ialah dirikan solat 5 waktu sehari semalam. 5 waktu itulah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi ibadah solat ini adalah ibadah khusus. Ibadah yang khusus. Maksudnya Nabi kita bersabda macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Cara macam mana kita solat sekarang adalah macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat dahulu. Tidak boleh ubah. Itu maksudnya ibadat yang khusus. Kemudian rukun yang ketiga, wa ita'iz zakah. Tunaikanlah zakat. Zakat ni selalunya kita akan tunaikan zakat apa? Zakat fitrah. Waktu nanti kita dah habis puasa, waktu kita nak masuk bulan Syawal, bulan raya, kita kena tunaikan zakat. Jadi wajib ke atas kita untuk tunaikan zakat. Kemudian rukun yang keempat, hajjil baiti. Menunaikan haji di Baitullahil Haram, di Makkatul Mukarramah. Mungkin daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah mengerjakan haji, alhamdulillah. Tetapi menunaikan haji ini, mengerjakan haji ini kepada orang-orang yang berkemampuan. Untuk yang tidak berkemampuan macam mana? Tak mengapa. Untuk yang berkemampuanlah dari segi kewangan, dari segi kesihatan badan. Kadang ada orang dia mampu dari segi duit, kewangan dia mampu, tapi disebabkan dia sakit, dia dikira sebagai tidak mampu. Kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir ialah wasaumi Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kita akan sambut tidak lama lagi. Bila tu? Bulan Ramadan. Berapa hari lagi? Hari ni dah berapa Sya'ban? Tuan-tuan dan puan-puan. Tahu tak? Hari ni dah 28 Sya'ban. Dan insya-Allah kalau kita panjang umur, hari Khamis ini kita akan sambut bulan Ramadan, puasa hari yang pertama. Maksudnya esok malam hari Rabu
kita akan menunaikan solat sunat tarawih yang pertama. InsyaAllah semoga kita semua diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini 5 rukun Islam. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Saya yakin yang ini semua tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. Kemudian yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Dan yang kelima ialah berpuasa di bulan Ramadan. Okey, kemudian saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini dalam video 3 tips untuk kita lebih khusyuk ataupun kita lebih fokus dalam beribadat. Yang pertama ialah Puan Rubiha boleh dengar ke? Dah. Dah, alhamdulillah. InsyaAllah nanti saya kena ajar sekali lagi macam mana nak menggunakan aplikasi Zoom. Okey, selamat datang Puan Rubiha. Waalaikumsalam. Okey, jadi saya ada kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan 3 tips macam mana kita nak lebih fokus, macam mana kita nak lebih khusyuk dalam beribadat kepada Allah. Yang pertama ialah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, setiap kali kita beribadat, setiap kali kita nak solat, kita jadikan solat kita itu merupakan solat yang terakhir. Mana tahu sekejap lagi kita nak solat zuhur, ya Allah, mungkin ini adalah solat yang terakhir untukku. Kalau tuan-tuan pernah berada di masjid yang imamnya selalu sebut, okey, tuan-tuan dan puan-puan, anggaplah solat ini merupakan solat yang terakhir kita. Sebab apa? Kalau saya dulu saya belajar di UIA. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, UIA di Gombak, setiap kali waktu solat, imam akan sebut, brother and sister, maybe this prayer is our last prayer. Maksudnya dia ingatkan kepada makmum, mungkin ini solat kita yang terakhir. Jadi bila kita tahu solat kita yang terakhir, kita akan fokus, kita lebih khusyuk. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, mati ini, maut, dia tidak mengenal usia. Allah berfirman apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan syarat untuk mati bukanlah orang yang tua, bukanlah orang yang dewasa, tetapi syarat mati adalah hidup. Setiap benda hidup akan mati. Boleh jadi orang itu baru umurnya 7 tahun dia dah meninggal dunia. Sebab apa? Nak meninggal ini, nak mati ini adalah urusan Tuhan. Bukannya hanya kepada yang tua sahaja. Boleh jadi dari umurnya muda Allah dah ambil. Allah dah meninggalkannya. Okey. Jadi waktu setiap kali kita nak beribadat, kita jadikan ibadat kita itu merupakan ibadat kita yang terakhir. Sama juga macam bulan Ramadan yang kita akan hadapi, yang kita akan sambut pada esok malam. Kita letak pada diri kita, ya Allah, mana tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Dan kita sambutlah dengan penuh keimanan, penuh pengharapan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu tips yang pertama. Maksudnya setiap kali kita nak beribadat, kita niatkan, kita letakkan dalam diri kita bahawa mungkin inilah ibadat kita yang terakhir. Okay. Kemudian tips yang kedua saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah konsep ihsan. Ada tak yang tahu apa itu maksud ihsan? Kalau tak baca dekat sini lagi. Ini dah baca, tak acilah. Okey. Ini adalah keratan ataupun sebahagian daripada hadis Nabi yang panjang. Hadis itu berkaitan dengan Sayyidina Jibril.
Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan bertanyakan kepada Nabi tentang Islam, tentang iman dan juga tentang ihsan. Hadis itu panjang, tetapi saya tunjuk kepada tuan-tuan keratan hadis yang menceritakan konsep ihsan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan bertanya, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Malaikat Jibril kata kepada Nabi kita, ceritakanlah kepada aku apa itu ihsan. Kemudian Nabi kita jawab, qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa maksudnya? Maksudnya saya nak panggillah seorang puan untuk baca. Okey, Puan Zainab boleh baca tak maksudnya? Yang Melayunya Ustaz. Ya betul, yang Melayu. Beribadatlah kepada Allah SWT seperti mana kamu melihatnya. Jika tidak mampu berbuat demikian, sesungguhnya Allah SWT sedang melihat kamu. Okey, syukran Puan Zainab. Afwan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, konsep ihsan ini ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadatlah kepada Allah seperti mana kamu sedang melihatnya. Maksudnya bukannya kita nampak Allah, tapi seolah-olah kita beribadat ni seolah-olah kita beribadat di depan Allah, kita nampak Allah itu. Bila kita boleh letak satu perasaan macam tu, mestilah kita akan lebih khusyuk dalam beribadat. Okey, sekiranya tidak mampu berbuat demikian, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika tidak mampu berbuat demikian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kamu. Kalau kita tak mampu nak letak perasaan yang kita ni sedang melihat Allah, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Sebab itulah ada seorang ulama mengatakan, nak buat dosa boleh buat dosa, tapi buatlah dosa di mana tempat yang Allah tak melihat kamu. Maksudnya boleh tak buat dosa tu? Agak-agak boleh tak buat dosa di tempat yang mana Allah tidak melihat kamu? Maksudnya tak ada. Semua tempat Allah melihat kita. Jadi bila kita letakkan konsep ihsan dalam ibadat kita, insya-Allah kita akan lebih khusyuk dan kita akan lebih fokus kepada beribadat. Kemudian tips yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, dalam Al-Quran melalui surah Yusuf, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa-bahasa ibadat, sebab itulah dalam bahasa Arab. Jadi kita sebagai Muslim ataupun sebagai mukmin, orang yang beriman, kita kena mempelajari bahasa Arab. Macam mana kita nak faham bahasa Al-Quran kalau kita tak tahu bahasa Arab itu? Mungkin sekarang kita tahulah sebab kita baca Al-Quran terjemahan. Tapi kalau dalam solat, kita tak tahu bacaan dalam solat apa maksudnya. Jadi kita kena belajar. Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab Al-Quran?
kerana Nabi kita Muhammad SAW orang Arab. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semoga dengan usaha kita untuk mempelajari bahasa Arab, iaitu bahasa Al-Quran, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadat dan diganjarkan pahala insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila belajar bahasa Arab ni, satu bahasa yang sebenarnya kita ni bukan bercakap dalam bahasa Arab. Kita ni lahir-lahir memang lidah kita cakap bahasa Melayu. Sebab mak ayah kita dulu orang Melayu. Jadi saya timbulkan satu persoalan dekat tuan-tuan dan puan-puan semua. Al-lughatul arabiyyah sahlah au su'bah? Puan Zakiyah, Al-lughatul arabiyyah sahlah au su'bah? Apa maksud tu? Puan Zakiyah boleh dengar saya tak? Boleh unmute, kemudian cakap. Kalau puan Isti'adah, Al-lughatul arabiyyah sahlah au su'bah? Tahu lah Ustaz, yang atas tu rasanya macam bahasa Arab. Okey, bahasa Sahlah Arab. au sahbah tu tak tahu maknanya. Okey. Apa maksud sahlah? Ada yang tahu tak? Sahlah maknanya senang, mudah. Sahlah maksudnya mudah atau senang. Su'bah? Susah. Susah atau sukar. Okey, macam mana nak baca dia? Sekejap saya tulis baris. Al-lughatu arabiyyah sahlatun au. Mute dah. Ada mute dah? Su'batun. Jadi al-lughatul arabiyyatu sahlatun au su'batun. Kalau saya tanya seorang-seorang, Puan Zakiyah, bahasa Arab ni susah ke senang? Boleh unmute tak? Susah. Susah. Sebab saya tak tahu apa-apa ni. Memang zero. Okey, la baksa. Okey, terima kasih Puan Zakiyah. Okey, kalau Puan Zainun, Puan Zainun ada bersama kita? Boleh unmute Puan Zainun? Ya, saya. Sahlah au su'bah? Ya. Apa dia Ustaz? Maksud dia? Bahasa Arab mudah ke? Mudah, senang ataupun susah. Dan au tu atau kan? Au ni atau? Atau susah. Bagi Puan lah, Puan rasa bahasa Arab Bagi saya susah sebab banyak nahwu dia tu tak faham. Oh, okey. Puan pernah belajar ke bahasa Arab sebelum ni? Tak belajar sangat. Tapi dia rasa susah lah sebab dia banyak istilah yang berbeza untuk nama, kata kerja semua berubah kan, jadi susah nak faham. Sebab bila Puan sebut nahu tu macam nahu kan istilah bahasa Arab. Okey, tak apa. Okey, Puan Zainun kata susah. Okey, kalau Puan Nurliyah, macam mana Puan Nurliyah? Al-lughatul arabiyyah sahlah au su'bah? Su'bah Ustaz. Su'bah. Dah belajar pun ni, sekarang sedang belajar tapi tak pandai-pandai pun. Asas masuk i'rab masuk. Oh, Masya Allah. Tu ada i'rab tu? Itulah dia, tapi pandang je lah ustazah tu ajar, pandang je tak pandai. Ni nak masuk yang ustaz punya pula ni kan. Jadi banyak benda kita nak belajar, dapat sikit-sikit lah.
Boleh insya-Allah. Yang Ustaz punya lagi menarik lah kot sebab dia berkaitan dengan ibadah. Insya-Allah insya-Allah. Okey, tak Itulah apa, dia. sobah Cik sokbah lah setakat hari ni. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok. Okey, terima kasih Puan Nolia. Okey, kemudian Puan Rosnah. Puan Rosnah tadi boleh dengar saya tak? Puan Rosnah. Boleh unmute Puan Rosnah. Mute. Hello, ya. Ya Ustaz. Al-Lughah Al-Arabiyyah sahlah atau su'bah? Sokbah. Walaupun saya dah belajar juga sikit-sikit masa kat office dulu. Okey. Tapi sebab kita tak ada amalkan, jadi dia jadi susah lah. Okeylah bahasa. Puan sekejap Puan apa tadi? Puan Rosnah YB ke sekarang? YB? Yang besar lah. Ya yang besar. Okey, alhamdulillah. Okeylah baksa. Okey, Puan Hanis. Puan Hanis. Al-Lughatul Arabiyyah sahlah atau su'bah? Boleh unmute Puan Hanis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Tuan Tuan Hanis. Sebenarnya bukan, ini laptop anak saya. Oh, okey. Itulah tu saya buka laptop dia, pinjam laptop dia lah ni. Dia punya nama lah tu. Jadi Itulah tu. Tuan apa Minta tu? maaf Ustaz Lah bahasa Mas Muka. Okey, saya ni pertama kali mengikuti kelas bahasa Arab ni Ustaz. Saya memang zero lah, saya cakap betul. Okey, tak apa. Tuan nama apa Tuan? Zaman. Oh, Tuan Zaman. Ya. Okey, Tuan Zaman. Bahasa Arab, ni persepsi Tuan lah. Bahasa Arab ni mudah ke susah Tuan? Tuan. Itulah tu, saya pun memang zero. Saya pun tak nak menilai apa. Saya pun baru pertama kali mengikuti kelas bahasa Arab kan. Okey. Itulah, saya pun tak dapat lagi nak memberi penilaian lah. Sebab saya akan cubalah. Okey, boleh insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah. Jadi majoriti kata susah. Betul. Betul Ustaz, betul. Okey, jadi kalau yang kata bahasa Arab itu mudah, alhamdulillah. Yang kata bahasa Arab su'bah itu susah, saya tak sebut innalillah, saya sebut alhamdulillah juga. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan sama macam saya. Sama, saya pun berpendapat yang bahasa Arab itu susah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada tak perkara yang susah dalam hidup kita yang kita tidak boleh lari dan lama-lama benda itu jadi senang? Saya bagi satu contoh. Contohlah. Contoh kalau kita memasak. Contoh dulu kalau waktu puan-puan muda nak masak gulai, masak kari. Susah nak masak gulai. Susah nak masak kari. Mungkin ada puan boleh kongsi. Susah lah Ustaz. Kalau tak belajar susah. Kalau belajar tu senang. Kalau tak belajar susah. Maksudnya kali pertama nak buat kari mesti kita akan tanya orang. Tengok YouTube. Maksudnya susah. Tapi bila lama-lama kita buat, maka benda itu jadi mudah. Dan sama juga macam bahasa Arab. Bahasa Arab memang susah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita ni bukan dilahirkan dengan lidah bahasa Arab. Kita ni lidah Melayu. Makan sambal belacan, makan petai. Jadi bahasa Arab tu susah sikit. Tetapi kita boleh lari tak daripada bahasa Arab? Tak boleh lari. Sebab apa? Setiap hari kita kena solat. Setiap hari kita membaca doa. Kita zikir. Semua itu dalam bahasa Arab. Kalau kita tak belajar bahasa Arab, walaupun benda itu susah, maksudnya kita buat benda yang kita tak faham. Bila kita buat benda tak faham ni, susah sikit lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalaulah
tuan-tuan dan puan-puan berpendapat bahasa Arab itu susah, sebenarnya betul. Dan dalam kajian pun memang dikatakan bahasa Arab merupakan antara bahasa yang paling susah di dalam dunia. Jadi tak peliklah kalau kita sebagai orang Melayu kata bahasa Arab itu susah. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh kuasai bahasa Arab, terutamanya bahasa Al-Quran, sangat hebat. Kita akan faham apa yang Allah nak sampaikan daripada bahasa Arab itu, daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi insya-Allah mungkin sekarang kita rasa susah, lepas ni kita akan mudahkan dia. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mudah insya-Allah. Okey. Sebab masa kita pun tak mengizinkan, insya-Allah kita tinggal sikit je lagi. Sekejap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh catat ya setiap apa yang tertera. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, dalam bahasa Arab sebenarnya dia tidak akan lari daripada 3 benda ini sahaja. Kita akan tengok aqsamul kalimat. Apa itu maksud aqsamul kalimat? Maksudnya bahagian-bahagian perkataan. Aqsamu al-kalimah. Bahagian. Bahagian perkataan. Dalam bahasa Arab dia ada 3 ini sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Yang pertama adalah al-ismu. Apa maksud al-ismu? Kata nama. Isim. Apa maksud isim? Kata nama. Kata nama. Bagus. Ada yang dah tahu. Untuk yang tidak tahu, yang baru tahu, isim adalah kata nama. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu. Apa maksud al-harfu? Sifat kan? Kata sifat. Al-harfu. Kata sifat. Kata sifat ke? Kata sifat. Kata sifat. Kata sifat kurang tepat. Ataupun kita letak kata hubung. Kata sambung. Kata sendi. Kata sendi. Contoh ni macam di, atas, dalam. Itu kata sendi. Jadi bahasa Arab dia tidak akan lari daripada 3 ini sahaja. Dalam contoh kita baca Al-Quran. Contohlah Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti 3 perkataan, 3 bahagian ini sahaja. Kalau dia tak isim, mesti dia fi'il. Kalau dia tak fi'il, mesti dia huruf. 3 ini sahaja, dia tak ada yang lain. Ini pengenalan awal tentang bahasa Arab. Jadi tuan-tuan bila tengok, 3 ini sahaja. So sikit je lah nak kena ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan letak dalam mindset bahawa perkataan bahasa Arab tidak akan lari daripada 3 bahagian. Sama ada dia isim, kata nama, ataupun dia fi'il, kata kerja, ataupun dia al-harfu, kata sendi. Sekarang kita tengok. Saya go laju sikit ya. Sekejap. Okey, sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan al-ismu, kata nama.
Okey, yang dimaksudkan dengan kata nama ialah, saya baca yang bahasa Melayu supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah. Yang dimaksudkan dengan kata nama ialah ia menunjukkan makna tersendiri tanpa ada kaitan dengan masa. Dia tak ada kaitan. Ini dia punya keyword dia. Dia tidak ada kaitan. Huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi ghairu muqtarin bi zaman. Dia ada makna, perkataan itu ada makna, tapi dia tidak berkait dengan masa. Dia tidak berkait dengan masa. Tidak ada kaitan dengan masa. Saya bagi satu contoh. Contoh kita bagi nama Ahmad. Ahmad ini isim ke fi'il ke huruf? Isim. Isim. Ahmad ini isim. Ia menunjukkan makna bahawa seorang lelaki bernama Ahmad. Itu makna dia. Ada kaitan tak dengan masa? Tidak. Ada ni. Tu kat sini tu yang motif Ahmad kan. Ni. Nah. Okey, ada selingan sikit. Okey, tak apa. Jadi perkataan Ahmad ini dia ada makna. Maksudnya seorang lelaki bernama Ahmad, tapi dia tidak ada kaitan dengan masa. Itu maksudnya isim, kata nama. Contoh lain kita bagi, ini contoh bahasa Melayu lah yang saya boleh bagi. Oyin. 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 Apa itu oyin? Kucing Ustaz. Kucing. Bagus. Jadi kucing itu nama dia Oyin. Dia adalah isim, kata nama. Maksudnya Oyin itu adalah nama bagi seekor kucing. Dia ada kaitan tak dengan masa? Maksudnya, okey, sebelum ni nama dia Oyin. Selepas ni nama dia bukan Oyin. Contoh. Dia tak ada kaitan dengan masa. Itu adalah isim. Ini contoh bahasa Melayu dulu saya bagi. Nanti kita akan tengok contoh dalam Al-Quran, dalam hadis insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kalau isim kata nama, dia tidak ada kaitan dengan masa. Okey. Jadi sekarang kita tengok alamatul ismi. Terlalu laju tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Okey, kalau laju bagi tahu saya akan slow sedikit. Okey, sekarang kita nak tengok alamatul ismi. Apa maksud alamatul ismi? Alamat maksudnya tanda-tanda. Tanda-tanda isim, tanda-tanda kata nama. Sebab apa? Kita boleh tahu perkataan itu kata nama ataupun tidak. Dia ada tanda-tanda dia. Okey, tanda yang pertama ialah dia qubulu tanwin. Maksudnya perkataan itu menerima tanwin. Sama ada fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain. Kalau perkataan itu, perkataan bahasa Arab itu ada tanwin, confirm dia adalah isim. Ini contoh. Ahad. Contohnya macam qul huwallahu ahad. Jadi kalau tuan-tuan tengok perkataan yang ada tanwin, confirm dia adalah isim. Dia bukan fi'il, dia bukan huruf. Sebab fi'il dengan huruf tidak menerima tanwin. Itu tanda yang pertama. Okey, untuk tanda yang kedua, dia
qubulu alif wal lam. Dia menerima alif lam. Dia menerima alif lam. Kalau perkataan itu ada alif lam, confirm dia adalah isim. Saya berani kerat kuku. Kalau dia ada alif lam, dia adalah isim. Ini. Contoh, tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh Ar-Rahman. Okay. Ini fi'il ke isim ke huruf? Isim. Isim. Sebab? Ada alif lam. Ya, dia ada alif lam. Ciri yang kedua, tanda yang kedua untuk isim adalah dia menerima alif lam. Okey. Untuk tanda yang ketiga, ialah an yaqa'a ba'da harfin nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida. Huruf nida. Huruf nida. Huruf seruan. Contohnya macam dalam kita berdoa, ya Rabbi, ya Rabbana. Ya ini huruf nida, huruf seruan. Dalam bahasa Melayu kita kata apa? Wahai anakku. Wahai itu huruf nida. Perkataan yang duduk selepas daripada huruf nida ini, perkataan ini adalah isim. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Tuhan kami itu adalah isim, kata nama. Wahai anakku yang ku sayangi. Anakku itu adalah isim. Itu tanda yang kita boleh tahu dia adalah kata nama. Kemudian yang keempat, al-wuqu'u ba'da harfil jar. Ba'da al-harfi al-jarri. Yang duduk selepas huruf jar. Huruf jar ni yang mana? Yang saya sebut sebelum tadi, yang kata sendi. Setiap perkataan yang duduk selepas kata sendi, dia adalah isim. Ini kata sendi. Ini huruf. Perkataan yang duduk selepas daripada huruf adalah isim. Contoh dekat sini, fil akhirah. Di akhirat. Contoh macam ada yang kita doa, Rabbana atina fid dunya. Ad-dunya itu apa dia? Isim ke fi'il ke huruf? Isim. Isim. Sebab dia duduk selepas fi. Huruf jar. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Akhirati itu? Isim. Isim juga. Sebab dia duduk selepas huruf. Selepas kata sendi. Huruf jar. Kemudian yang kelima, tanda dia yang terakhir adalah qubulu al-idhafah. Dia menerima penambahan. Dia tambah apa ni? Yaumul ahadi. Hari. Hari apa ni? Yaumul ahadi. Ahad satu. Ahad satu ke? Yaumul ahadi. Hari Ahad. Hari Ahad. Kalau hari ini yaumu
Salasa. Ats-tsulasa. Salasa. Jadi ini penambahan. Yaumu ini penambahan. Jadi isim dia akan terima penambahan. Ni isim. Al-Ahad ni pun isim. Dia akan menerima penambahan. Sebab apa? Fi'il dan juga huruf dia tidak menerima penambahan. Jadi boleh ingat tak 5 tanda-tanda isim? InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis, catat. Yang Ustaz, pertama, contoh ya. Ustaz, contoh penambahan bahasa Arab apa dia? Contoh penambahan. Contoh macam ini. Yaumu al-ahadi. Asalnya ahad sahaja. Asalnya ahad sahaja. Tapi kita boleh tambah perkataan yaumu. Hari Ahad. Ataupun istilah mudahnya yang kita nak faham, kita boleh sandarkan. Contoh. Saya bagi satu contoh sekejap ya. Saya share whiteboard. Okey, nampak tak whiteboard? Ya. Okey. Tadi dia ada qubulu al-idhafah. Maksudnya menerima penambahan. Menerima penambahan. Ataupun kita boleh sandarkan. Perkataan yang boleh disandarkan. Perkataan yang boleh disandarkan. Contoh bahasa Arab saya bagi al-usrah. Apa maksud al-usrah? Al-usrah. Keluarga. Keluarga. Okey. Ini isim ke apa? Isim. Isim. Sebab apa isim? Sebab ada al. Ya, sebab ada alif lam. Bagus. Tapi isim ini dia boleh terima penambahan. Kalau kita nak kata ketua keluarga. Raisul usrati. Nampak tak perkataan usrah di sini? Yang sebelum ini tulisannya macam ni. Tapi dia boleh ditambah. Kita boleh tambah perkataan ini. Itulah maksudnya qubulul idhafah. Apabila kita nak kata ketua keluarga, kita boleh tambah dekat usrah itu. Ketua keluarga. Hanya isim sahaja yang boleh terima penambahan. Fi'il dengan huruf tidak boleh. Contoh ya. Kali penambahan tu berarti dua-dua tu mesti isim je. Isim dia tambah isim. Betul. Isim tambah isim. Isim tambah isim. Ini isim. Ini isim. Ini pun isim. Okey, jelas tak? InsyaAllah jelas. Okey, sekejap. Okey, jadi sekarang kita tengok sikit huruf.
Tadi kita dah tengok isim, ada 5 tanda. Sekarang kita tengok huruf. Sikit lagi. Apa maksud huruf? Huruf adalah huwa ma dalla ala makna fi ghairi. Ia menunjukkan makna kepada yang lain. Huruf ini ataupun kata sendi, dia menunjukkan makna kepada yang lain. Saya ambil satu contoh fi. Saya ambil fi. Okey, kalau dia berdiri sendiri, contohlah kita sebut fi. Dia ada makna tak? Dia ada makna tak? Dia memberikan apa-apa makna tak? Tidak. Tidak. Dia tidak akan memberi apa-apa makna. Tetapi kalau kita letak perkataan selepasnya, contoh fil akhirah. Barulah fi ini menunjukkan makna. Menunjukkan makna kepada apa? Kepada hari akhirat, hari kiamat. Contoh, saya ambil satu contoh lagi, ba ataupun bi. Kalaulah dia berdiri sendiri dengan, terjemahnya adalah maksudnya dengan. Okey, contoh saya sebut dekat tuan-tuan dan puan-puan, bi dengan. Dia mau masuk makna tak? Tak. Tak ada apa-apa makna. Tapi kalau saya letak dekat perempuan, bismillah. Apa maksudnya? Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Barulah dia ada makna. Apabila diletakkan perkataan yang lain, barulah dia menunjukkan makna. Berbeza dengan isim tadi. Kalau isim, saya letak Ahmad. Okay, saya sebut dekat tuan-tuan dan perempuan. Okay, Ahmad. Dia ada makna tak? Ada. Dia ada. Dia ada makna. Maksudnya seorang lelaki bernama Ahmad. Dia ada makna. Itu bezanya dengan huruf. Huruf dia tidak ada makna. Kalau ditambah perkataan selepas itu, barulah dia menunjukkan makna. Itu perbezaannya. Okey, boleh faham? Faham, Ustaz. Okey, bagus. Kalau tak faham, bagi tahu Fil akhir. Okay, kemudian kalau al-fi'lu huwa ma dalla ala hadasi huwa ma dalla ala hadasin muqtarinin di zaman. Ia menunjukkan kejadian yang berkaitan dengan masa. Kalau isim tadi tak ada kaitan dengan masa, fi'il dia ada kaitan dengan masa. Contoh, dia ada fi'il Madhi. dia ada fi'il madhi. Al-madhi. Apa maksud al-fi'il madhi? Past tense pula, dah lepas. Benda yang dah lepas. Saya tulis bahasa Inggeris lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time, jangan rasa susah. Ini kita nak sepintas lalu sahaja. Kalau dalam kelas Abid nanti, kita akan go through satu persatu insyaAllah. Okey, al-madhi ialah past tense. Kemudian dia ada? Apa aja? Al-mudhari'. Mudhari' ke mudhara'? Mudhari'. Mudhari' adalah? Sekarang. Sekarang ataupun present? Akan. Future. Present tense. Present tense. Ataupun future. Maksudnya perbuatan yang kita buat sekarang
dan akan datang. Kemudian yang ketiga dia ada Apa? al-amru. Amar. Fi'il amar. Yang membawa maksud Mengarah, arahan. arahan, suruhan, perintah. Kalau al-fi'lu, fi'il, dia ada kaitan dengan masa. Contoh, kalau perbuatan makan. Kalau dekat madhi, maksudnya dia telah makan. Bila membawa maksud telah makan, perkara makan itu berlaku waktu bila? Dah lepas. Dah lepas. Maksudnya nampak dia ada masa. Kalau dia nak kata saya sedang makan, Al-Madi. dia akan jadi mudhari'. Sedang makan. Ada masa tak? Ada, sedang. Ataupun dia nak makan nanti. Saya nak makan pukul 12 tengah hari. Akan. So dia dekat fi'il mudhari', akan makan. Kalau dekat fi'il amar, makanlah. Dia nak suruh ataupun arahan. Makanlah. Ini nak menunjukkan apa? Fi'il itu dia ada kaitan dengan masa. Berbeza dengan isim. Kalau isim dia tak ada kaitan dengan masa, fi'il ada kaitan dengan masa. Dekat sini saya tak berhajat untuk cerita dengan lebih lanjut sebab fi'il ini dia perlu satu sesi khusus untuk terangkan tentang fi'il itu sendiri. Okey. Jadi sekarang sebelum kita habis, saya nak tengok tuan-tuan dan puan-puan faham tak? Saya akan bagi satu latihan. Jangan risau, ini bukan peperiksaan, bukan ujian. Tak ada markah. Cuma nak uji kefahaman sahaja. Okey. Sebelum kita habis, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh bagi tahu saya tak ada tak huruf dalam ayat ini? Ada. B. Mana? Ada berapa? Satu. Yang mana? B. B. Okey. Apa maksudnya? Dengan. B ini adalah huruf. Okey, ismi? Nama. Dia apa? Huruf ke, isim ke, fi'il? Isim. Dia adalah isim. Sebab apa? Ada B disambung dengan B. Kalau kita tengok dekat tanda dia tadi, selepas huruf jar, pandai. Selepas huruf jar. Mana huruf jarnya? B. B itu. Bagus, pandai. Okey. Allah. Isim. Apa tanda dia? Ada lam. Ada alif lam. Okey, ada alif lam. Okey, kalau Ar-Rahman? Ar-Rahman nama isim. Ada alif lam. Ada alif lam. Kalau Ar-Rahim? Isim. Sebab apa? Ada alif lam. Ada alif lam. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kuasai dia punya tanda-tanda dia, insya-Allah dalam Al-Quran bila baca boleh tahu, oh ini fi'il, ini huruf, ini isim.
Ada tak fi'il dalam ayat ni? Tak ada. Tak ada. Bagus. Okey, apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Ya Maha Pengasih. Yang lagi Maha Ar-Rahman. Apa Penyayang. maksud Ar-Rahman? Yang pengasih lima penyayang. Pengasih. Pengasihnya, penyayang Yang Maha Pengasih, dan penyayang. Lagi Maha Penyayang. Pengasih dan Penyayang. Ada makna lain tak? Ada yang lagi makna lain? Pengasih penyayang. Dengan nama Allah. Rasanya yang ni tak ada siapa yang bangkang lah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ataupun ada siapa-siapa nak bagi tahu? Bukan Ustaz. Ar-Rahman tu bukan pengasih. Sifat. Penyayang, Sifat pengasih, Ustaz. Pemurah dan Maha Pengasih. Sifat penyayang. Pemurah, murah. penyayang. Ada dua. Mana satu ni? Pemurah. Pemurah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul tak? Dalam Al-Quran dia tulis macam tu tak? Pengasih. Oh, tulis pengasih Pengasih. Pemurah. Tak apa, tak apa. Maha Pengasih Maha Penyayang. Okey. Penyayang. Sebab apa? Kalau Al-Quran itu adalah terjemahan. Maksudnya ada orang terjemah pengasih, ada orang terjemah pemurah. Hakikatnya dua-dua sama. Dua-dua boleh guna. Okey. Jadi sedikit tuan-tuan dan puan-puan, apa beza Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Kalau kita belajar bahasa Arab, apa beza? Pengasih, pemurah, diberi je kepada semua manusia, tak kira kafir atau Islam gitu. Okey, Puan Nolia ke yang cakap? Ya, saya. Okey, kalau Ar-Rahman Allah berikan kepada semua, tak kiralah orang tu kafir ke beriman, betul? Kalau Ar-Rahim pada orang Islam je. Pada orang Islam sahaja. Tapi sepahala kot. Okey, bagus. Alhamdulillah. Ar-Rahman maksudnya sifat Allah kepada semua makhluk. Pemurah Allah kepada semua makhluk. Pemurah kepada semua makhluk. Tak kiralah orang itu orang kafir ke, orang itu orang Islam ke, Allah itu bersifat dengan pemurah. Contohnya macam mana? Kalau orang itu bersungguh-sungguh, maka dia akan berjaya. Sebab itulah kalau kita tengok orang Cina, orang India, di dunia ini mereka kaya. Itu sifat Ar-Rahman Allah. Allah ni pemurah kepada semua makhluk. Tetapi kalau Ar-Rahim, penyayang Allah hanya kepada siapa? Orang Islam. Kepada orang Islam ataupun kepada orang yang mentaati perintah Allah. Orang beriman sahaja. Pada orang beriman sahaja. Ini yang membezakan kita dengan orang kafir. Sahaja. Maksudnya apa? Kalau orang kafir itu tidak beriman kepada Allah, maka sifat Ar-Rahim ini mereka tidak akan dimasukkan dalam syurga. Jadi kita tahu Bismillahirrahmanirrahim. Bila orang tanya Ar-Rahman tu apa maksudnya? Lebih kurang je pengasih dengan penyayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi tahu. Saya dah belajar bahasa Arab. Kalau Ar-Rahman ni maksudnya Allah ni pemurah kepada semua makhluk. Tak kiralah orang itu kafir ke, orang itu Islam ke, kalau dia bersungguh-sungguh, Allah akan bagi. Tetapi kalau Ar-Rahim, penyayang Allah ini kepada orang beriman sahaja. Orang kafir tidak akan dapat. Itu perbezaannya. Mungkin ada yang tuan-tuan dan puan-puan dah pernah dengar,
Ni sebagai orang kata apa? Pengukuhan je, pengukuhan. Jadi itulah. Sekejap ya, saya tengok ada lagi tak. Betul. Itu. B itu adalah huruf, ismi adalah isim, Allah adalah isim, Ar-Rahman isim, Ar-Rahim pun isim. Betul. Pandai tuan-tuan dan puan-puan semua. Pandai nak murid. Pandai nak murid. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang rasa macam ya Allah kenapa susah sangat ni, jangan risau. Kita ni bila kita dah berumur, enjin pun dah makin slow. Tapi insya-Allah lama-lama akan dapat, jangan risau. Dia ibaratnya kalau kita ni nak bermusafir dari, contohlah dari Johor, kita nak pergi Perlis. Mungkin kita ni naik kereta Saga je. Enjin tu lambat sikit tapi dia akan sampai juga. Jangan risau. Jangan rasa kawan aku ni laju je belajar, aku ni lambat. Jangan rasa macam tu. Sebab enjin kita tak sama. Yang penting kita kena ada rasa semangat untuk belajar insya-Allah. Okey, jadi setakat itu sahaja daripada saya insya-Allah. Untuk pengenalan, hari ini pengenalan sahaja dahulu tentang bahasa Arab, dan serba sikit kita sentuhlah tentang bacaan dalam solat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ila baksa tak apa. Tak berapa pandai tulisan Jawi tak apa. Lambat sikit tak apa, tuan-tuan dan puan-puan. Tak jadi masalah. InsyaAllah nanti saya akan bagi juga yang rakaman dalam grup untuk rujukan dan tontonan semula, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, jadi insyaAllah di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Karim yang kita akan sambut 2 hari lagi. InsyaAllah pada esok malam adalah 1 Ramadan. Moga-moga dengan Ramadan yang datang pada kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang seterusnya, Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. InsyaAllah, jadi kita bersedialah dari segi fizikal dan mental. Dan sekarang kalau waktu siang ni agak panas. Kalau di Lembah Kelang ni agak panas. Tapi tadi ada seorang sahabat kita share hujan lebat dekat sana, dekat mana tu? Saya tak pasti nama apa tapi yang tulis HP. Jadi kita doakan semoga hujan lebat di sana tu tidak membawa kepada bencana banjir insya-Allah. Jadi sebelum saya tamat kelas pada hari ini, ada apa-apa persoalan tak tuan-tuan dan puan-puan? Ustaz nak kelas nak tanya. Okey. Ustaz, kelas ni nak bermula bulan Ramadan ke? Okey, bagus. Puan, boleh saya tahu tak puan nama apa? Norlia. Puan Norlia. Puan Norlia dari mana puan? Hujan ke kat sana? Bangi, tak hujan, okey je. Oh, okey. Okey, untuk bulan Ramadan, saya difahamkan ada yang daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan join tadarus pada waktu pagi. Betul tak? Betul. Okey. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan nak maksudnya nak teruskan kelas Abid ini, insya-Allah kita akan bersiaran pada bulan Ramadan selepas waktu Zuhur. Boleh tak? Berapa orang nak join tak tahu. InsyaAllah lepas ni saya akan masukkan dalam grup untuk siapa yang berminat untuk teruskan. Nanti saya akan bahagilah untuk betul-betul yang nak join. Sebab sekarang dalam grup kita ada lebih kurang dalam 50 lebih.
Jadi mungkin daripada 50 lebih tu ada sebahagian sahaja yang nak join. Saya akan letak dalam satu grup. Kita akan bincang. Ustaz nama Ustaz Fathi Allah, lupa nak Oh itulah dia. Tak berkenalan pun. Allah, lupa. Okey. Untuk pengetahuan semua, nama saya Muhammad Fathi bin Muhammad Zaki. Boleh panggil Muallim Fathi. Saya berasal dari utara Semenanjung, dari Baling, Kedah. Sekarang berkhidmat di syarikat Auditisi yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat tu, Akademi Ukhuwah Didik Training. Untuk syarikat ini kita membuka kelas dewasa dan juga kelas-kelas yang berfokuskan bahasa Arab lah. Dan saya merupakan graduan bahasa Arab dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi boleh panggil Muallim Fathi. Nak panggil anak anda pun boleh. Sebab saya rasa jarak umur saya dengan tuan-tuan dan perempuan ni lebih kurang anak lah. Anak ataupun cucu. Muallim. Nak panggil Fathi, nak panggil anak anda pun boleh. Saya tak kisah. Kamal Ruti Ustaz. Dia suka nama Ustaz. Nama Ustaz sedap ya. Panggil Ustaz ya. Ustaz. Boleh. Tak ada masalah. Ustaz pun boleh. Okey kan. Okey. Jadi ada apa? Boleh. Sebab first time dengar Auditisi ni. Okey. Nak kenal sikit Auditisi ni. Akademi macam mana? Kat mana? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak Ukhuwah Tijarah? Tak pernah Pernah dengar. Okey, sebenarnya Auditisi ni dia satu anak syarikat under Ukhuwah Tijarah Holdings. Dan Auditisi ni dia lebih memfokuskan kepada pengajian sebenarnya untuk kelas-kelas bahasa Arab. Untuk Auditisi macam sekarang ada buka kelas bahasa Arab ibadah. Ada juga yang join kelas bahasa Arab mahir asas fi'il. Ini pun kelas orang dewasa tapi dah nak habis dah. InsyaAllah esok sesi yang terakhir. Kemudian Auditisi juga dia ada buat program untuk sekolah lah. Kalau sekolah ada panggil untuk buat camp pemantapan bahasa Arab ke, so Auditisi akan pergi macam tu. Penuh dia Auditisi ni Akademi Ukhuwah Didik Training Center. Training and Consultancy. Oh, consultancy. Ya. Jadi saya lebih suka sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan buka mic sebab kita boleh dua hala interaksi. Tapi kalau macam ada bunyi macam hari tu saya pernah buat kelas bunyi ayam, itik. Yang tu kadang dia mengganggu, so tuan-tuan perempuan boleh unmute. Kalau nak tanya soalan ataupun nak beri pandangan ke boleh unmute. Saya tak kisah, saya boleh. Okey, kita dah lebih 15 minit. Ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita akhiri kita punya sesi? Ustaz, tawarnya silibus macam mana Ustaz? Silibus belajar. Okey. Untuk silibus, kita sebenarnya akan tengok buku ini. Belajar Bahasa Arab untuk Ibadah. Tapi dalam buku ini dia agak menyeluruh. Contoh dia ada macam saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan tadi, isim. Tapi dia ada lagi, dia isim tafdil, dia macam-macam. Saya rasa itu agak tinggilah untuk orang yang baru nak mula belajar bahasa Arab. Betul. Memenangkan Ustaz. Ya. Memenangkan kepala orang ni, makcik-makcik ni. Ya. Jadi saya akan tengok buku ini tapi saya akan buat nota ringkas untuk tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu kalau dalam awal-awal saya terangkan tadi ada diberikan nota PDF. So nota-nota itu saya ambil daripada inilah tapi saya buat dalam bentuk yang ringkas insya-Allah. Kalau tuan-tuan dan perempuan jumpa buku ini pun
Kalau kata nak beli boleh. Buku ini memang khusus untuk belajar bahasa Arab ibadah. Karangan Profesor Madya Haji Muhammad bin Seman. Dan juga Dr. Muhammad Puzi. Nak beli kat mana tu? Dekat Shopee tak? Oh, untuk pembelian nanti saya akan tanya orang yang berkenaan. Okey. Sebab buku ini dibekalkan oleh syarikat, nanti saya akan confirm balik. Okey. Untuk silibus insya-Allah kita akan tengok yang ini. Okey. Jadi ada apa-apa lagi? Ustaz, Ya. sebelum kita akhiri Ustaz, tadi tu Haifa Haluki tu apa maksudnya? Saya ni memang zero bahasa Arab ni Ustaz. Okey. Saya tulis sekejap. Bagus. Persoalan yang bagus. Apa khabar ya? Apa khabar ya? Apa khabar? Apa khabar? Haifa Haluka. Jawab dia. Okey. Kalau kaifaha luki. Kaifaha khuluki. Kaifaha luki. Yang ni tuan-tuan dan perempuan boleh salin. Apa maksudnya? Perempuan. Apa khabar perempuan kan? Luki. Perempuan kan? Untuk lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Kenapa perempuan? Ki. Ya, sebab dia ki. Di bawah. Kalau dia berbaris bawah, kaifahaluki, dia untuk perempuan. Bahasa Arab ni, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita salah baris, dia salah makna. Macam mana kalau kita nak tanya dekat lelaki? Haluka. Kaifahaluka. Berbeza dekat baris sahaja. Haifa tu maknanya apa ya Ustaz? Kaifa itu maksudnya bagaimana? Bagaimana? Bagaimanakah keadaan kamu? Jadi maksudnya apa khabar lah? How. Bagaimanakah Bagaimanakah keadaan kamu? Kalau kita translate satu-satu, bagaimanakah? Kaifa ni bagaimana? Bagaimanakah? Hal ni maksudnya keadaan. Ini kamu. Kan panjang tu. Bagaimanakah keadaan kamu? Jadi untuk ringkas kita akan kata apa khabar? Nak belajar elok yang macam ni yang panjang Ustaz, kita nampak. Kalau kata nak faham betul-betul setiap tu, macam ni lah. Bagaimanakah keadaan kamu? Tapi bila orang tanya kita kaifahaluki, kaifahaluka, so kita faham. Oh, dia tanya kita ni sihat ke tak? Macam tu. Ustaz, kaifahaluk salah tak? Kaifahaluk maksudnya kita sukun kan? Ya. Boleh, Ada tak salah? Maksudnya untuk semualah atau untuk lelaki perempuan macam ni? Boleh. Kalau kita sebut kaifahaluk, kita tengoklah dengan siapa kita bercakap. Okey. Terima kasih. Nak jawab dulu macam mana? Tayyib. Ana tayyib boleh ataupun ana bi khair. Ana bi khair. Kalau nak sebut panjang, ana bi khairin lah. Ana bi khairin. B tu dengan kan Ustaz tadi haraf jar ya. Khair. Khair. B. Baik. Khair ni baik. Jadi saya dengan baik. Baik. Kalau kita nak translate satu-satu dia kadang kita dengar macam pening lah. So ana bi khair ni maksudnya saya baik. Yang macam tu je. Saya sihat. Ana bi khair. Lelaki ke perempuan ke sama, ana juga. Ana bi khair. Begitu. Mula-mula ni nak aplikasikan belajar tu Ustaz. Mana yang haraf jar, mana isim kan. Khairin tu maknanya isim kan. Macam mana? Itu nak aplikasi apa belajar tadi kan. Lebih tu haraf kan tadi. Khairin tu isim kan. Betul. Sebab apa khair ni isim? Ada tanwin. Betul, pandai. Dapat 5 bintang.
B ni B huruf jar. Jar. huruf jar. Bagus, huruf. Ini isim. Ana Nama. Saya. Ana ni kita belum sentuh tapi dia adalah isim. Isim. Begitu. Jadi Lagi lepas ni faham. kalau ada orang tanya kaifa haluki, nak jawab apa? Ana bi khair. Ana bi khair. Kalau tak sihat nak cakap apa? Ana tak sihat. Ana sakit. Marid. Tak belajar lagi. Marid. Pandailah, ada yang sebut marid. Dalam Quran ada kan? Dia kasi. Dalam Al-Quran ada, betul. Sebab puasa tu kan? Ana ghairi sihat. Puasa tu. Ana ghairi sihah, betul? Pandai, bagus. Ghairi. Jadi insya-Allah lah kita jawab ana bi khair. Insya-Allah lah, semoga kita semua dalam keadaan sihat selalu. Okey, ada apa lagi tak? Soalan. Ustaz, kalau boleh sebelum kita mula setiap kali belajar tu adalah sedikit komunikasi lah Ustaz, macam ni lah. Adalah 1, 2 jadi kita boleh amalkan. Murajaah murajaah Ustaz. Boleh insya-Allah. Tiada masalah. Murajaah. Macam ni kan 1 atau 2 perkataan, jadi kita tahulah bahasa Arab. Cara Saya komunikasi. rasa Ustaz, dia taklah susah sangat tapi nak ingat banyak tu yang tak mampu tu. Betul. Kan banyak kan? Dia okey, insya-Allah sebelum mula kelas saya akan bagi sikit phrase ataupun frasa lah bahasa Arab untuk tuan-tuan dan puan-puan semua praktikkan dalam kehidupan. Okey. Dan untuk ingat memang sebenarnya banyak perkataan kena ingat. Tapi bila kita selalu sebut, sebenarnya benda ni berulang je tuan-tuan dan puan-puan. Macam kaifa haluki. Setiap masa kita akan tanya. So lama-lama dia akan okey, dapat macam tu. Ya, jadi macam kita kata syukran, jawapan afwan. Jadilah Ustaz 1 atau 2 perkataan yang kita boleh gunakan hari-hari. Misalnya selamat pagi, betul. macam itulah Ustaz kan. Yang simple-simple. Boleh Yang insya-Allah. simple-simple aja, yang simple. Boleh insya-Allah. Jadi sekali perjumpaan tu adalah 2 phrase yang kita belajar. Patut kita boleh gunakan. Macam itulah pada pandangan saya lah kan Ustaz. Boleh insya-Allah. Selain daripada kita belajar ilmu, selain daripada kita belajar ilmunya, kita dapat berkomunikasi. Boleh insya-Allah. Amal. Saya akan mulakan. Alhamdulillah. Ya? Seperti alhamdulillah. Insya-Allah. InsyaAllah. Saya pun tak hati nak serius sebenarnya. Lagi takut tuan-tuan dengan perempuan kata, apa ni Ustaz ni kerja senyum, kerja renih. Ustaz. InsyaAllah. Belajar ni dia kena santai-santai je perempuan, tuan-tuan. Okey. Kita dah lebih setengah jam ni. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada. Terima kasih Ustaz banyak dan kawan-kawan semua. Ya, sama-sama. Selamat berpuasa insya-Allah. Ya, selamat berpuasa juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Syukron Ustaz. Afwan. Sebelum itu, kita buka tadi kan. Jadi kita tangguh. Kita tangguh ataupun kita tutup perbincangan kita pada hari ini. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Ini kelas percuma hari ini. Jangan lagi Ustaz nak nombor akaun. Ada. Hari ini kelas percuma. Okey. So nanti saya bagi pilihan dekat tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada nak teruskan ataupun sebaliknya. Saya tak memaksa. Tak ada masalah. Okay, jadi yang buruk dan yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguh ataupun kita tutup sesi diskusi abid kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Okay, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Ustaz.